Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala bentuk kepujian, kemuliaan, kesempurnaan hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Oleh itu marilah kita untuk sentiasa hanya memuji Allah, untuk sentiasa hanya meminta segala bentuk pertolongan daripada Allah, untuk sentiasa meminta ampun dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan tak lupa juga untuk kita sentiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan hawa nafsu kita dan kejahatan tingkah laku kita. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Kerana barang siapa yang telah Allah berikan taufik hidayah, maka tiada siapa yang mampu untuk menyesatkannya. Begitu juga barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tiada siapa yang mampu untuk memberinya taufik hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan, tiada sesembahan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah semata, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan hamba dan pesuruh Allah. Qala Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya, wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan segala bentuk perintah-Nya dan meninggalkan segala bentuk larangan-Nya dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam, iaitu istiqamah hingga ke akhir ayat. Wa qala ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada pencipta kalian, iaitu Allah, yang mana Allah telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, dan dari jiwa tersebut diciptakan pasangannya, dan dari keduanya dikembangbiakkan lelaki dan wanita yang ramai. Oleh itu bertakwalah kepada Allah, kerana kepada Allah lah kita saling meminta. Dan bertakwalah kepada Allah dalam menjalankan hubungan silaturahim, kerana sesungguhnya ke atas kita Allah Maha mengawasi. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan sentiasalah berkata dengan perkataan yang benar. Barang siapa yang melakukan kedua perkara ini, nescaya Allah akan memperelokkan segala urusannya, mengampunkan dosa-dosanya. Maka barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, sesungguhnya dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah sebaik-baik perkataan hanyalah perkataan Allah, iaitu Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk dalam kita beragama hanyalah petunjuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Dan ketahui bahawa seburuk-buruk perkara dalam agama kita adalah perkara yang diada-adakan tanpa sebarang petunjuk, dalil dan contoh daripada nas. Dan setiap perkara baru dalam agama adalah sesuatu perkara yang sangat tercela, iaitu perkara bid'ah. Dan setiap perkara bid'ah pasti akan menjerumus pelakunya cepat atau lambat kepada kesesatan. Dan setiap kesesatan tempatnya tidak lain tidak bukan adalah di neraka Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi hari ini kita masih lagi diberi kesempatan, kesihatan dan juga keinginan untuk menjalankan salah satu tanggungjawab kita sebagai hamba Allah, iaitu menuntut ilmu. Walillahil hamd. Pengajian hadis kita berdasarkan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 himpunan hadis karya Al-Hafidh
Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah dapat diteruskan lagi, dan alhamdulillah kita akan menyelesaikan hadis yang ke-10. Okay, sebelum itu supaya kita dapat murajaah lebih ringkas, saya murajaah sekadarnya sampai akhir tempat kita bahas pada minggu lepas. Okay, hadis ini masih lagi dibawakan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata bahawa Nabi SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah yang maha tinggi, zatnya, sifatnya, kekuasaannya daripada hamba-hambanya adalah tayyib, maha baik, suci dari segala bentuk kekurangan dan aib. Oleh itu la yaqbalu illa tayyiban. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali yang baik. Baik dari segi akidah kita, baik dari segi percakapan kita, baik dari segi perbuatan kita. Allah Subhanahu wa taala yang maha baik tidak akan menerima kecuali dari yang baik secara umum. Kemudian hadis ini ada pengkhususannya. Pengkhususan dari perkataan tayyiban di situ, iaitu wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana telah Allah perintahkan para utusan Allah. Dari ayat ini satu pesan yang sangat jelas daripada Nabi SAW bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan sesuatu perintah kepada para utusan Allah secara umum. Baik itu Rasul yang pertama, siapa? Siapa Rasul yang pertama? Nabi Nuh. Barakallahu fiik. Baik dia daripada Nabi zaman Nabi Nuh sampai ke Rasul dan Nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka segala perintah yang telah Allah perintahkan, secara khususnya dalam ayat yang akan kita bahas, perintah tersebut juga Allah telah perintahkan kepada kita orang-orang yang beriman. Ia membawa 3 faedah. Yang pertama, kewajipan ke atas setiap orang beriman untuk hanya mengikuti para utusan Allah dalam setiap perintah, arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab jelas Allah sebut, Allah dah perintah orang-orang beriman sebagaimana Allah perintah para utusan. Maknanya perintah Allah tu sampai ke kita daripada jalur siapa? Daripada jalur utusan Allah. Kalau kita, lebih khususnya kita sebagai umat Nabi SAW, adalah daripada Nabi SAW. Jadi kewajipan bagi kita dalam kita nak memahami perintah dan larangan Allah adalah berdasarkan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah satu bentuk kemuliaan bagi kita orang-orang beriman secara khususnya, bahawa perintah yang Allah perintahkan kepada orang-orang yang terpilih, manusia-manusia yang terpilih di sisi Allah untuk menjadi utusan Allah, sama juga diperintahkan kepada kita. Itu satu bentuk kemuliaan. Yang ketiga, ini adalah satu bentuk semangat ataupun memicu kita untuk melakukan sebagaimana yang telah dilakukan oleh para utusan Allah. Okey, dari perkataan innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Kemudian Nabi SAW bawakan firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 51. Terakhir kita bahas ni, betul. Jadi kita pergi ke Saburah.
Kelas. Okey. Setelah Nabi SAW memberitahu kita, fadhlan, bahawa Tuhan kita, iaitu Allah, memiliki sifat dan juga nama Tayyib, iaitu yang maha baik. Maha baik maksudnya apa? Yang maha sempurna, suci dari segala bentuk kekurangan dan aib. Kemudian Nabi SAW sambung lagi dengan sifat Allah sebagai maha baik, maha suci dari segala bentuk kekurangan. Allah tidak menerima daripada hamba-Nya melainkan yang baik. Okay. Kalau kita stop daripada situ, saya ulang balik, itu boleh menjadi dalil secara umum kehidupan manusia seluruhnya, dari segi amalannya, dari segi perbuatan, percakapan, akidah, kehidupan seharian. Kalau kita nak kehidupan kita diterima, dipandang di sisi Allah, maka kewajipan ke atas kita untuk melakukan perkara-perkara yang baik sahaja. Apatah lagi ia terkait dengan agama. Dan perkara agama yang baik semestinya agama yang dianuti oleh para salafus salih. Agama yang terbaik di sisi Allah pastilah agama yang dilakukan oleh para salafus salih, iaitu Nabi semestinya, kemudian dicontohi oleh para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian para tabi'ut tabi'in. 3 generasi ini telah telah dijamin oleh Nabi SAW adalah sebagai generasi yang terbaik dalam kita nak beragama. Jadi apa-apa terkait dengan urusan agama kita, baik ia akidah maupun fiqh maupun akhlak, wajib ke atas kita untuk cari tahu, untuk tidak kita lakukan 3 perkara ini, melainkan kita yakin bahawa perkara ini telah dilakukan oleh para salafus salih, para orang-orang terdahulu yang salih, iaitu 3 generasi terbaik. Kemudian setelah Nabi SAW sebut bahawa Allah yang maha baik tidak akan menerima melainkan dari yang baik secara umumnya, tetapi dalam hadis ini ada bab yang khusus, iaitu terkait dengan bagaimana kita berinteraksi ataupun kita melakukan hak ke atas diri kita sendiri. Okey, iaitu ia terkait dengan 2 perkara, harta dan makanan. Okey, kalau kita ambil secara khusus hadis ini, maknanya Allah yang maha baik tidak akan menerima dari hamba-Nya melainkan makanan yang baik dan rezeki yang baik. Okey, boleh faham Kemudian Nabi SAW sebut, dan Allah sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana telah Allah perintahkan para mursalin, para utusan Allah. Kemudian Nabi SAW bawa firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, Ya ayyuhar rusul. Kita dah bahas agak detail juga minggu lepas bahawa perkataan ya adalah wahai. Harfun nida, huruf yang memberi makna panggilan. Ya, wahai. Ayyuha ni apa? Kalau misalnya ayat ya rusul, sempurna tak ayat dia? Wahai utusan Allah, sempurna. Jadi perkataan ayyuha ni adalah perkataan tambahan yang membawa makna khusus, membawa makna di sebaliknya. Apa maknanya? Ayyu ni, kita murajaah sikit, bermakna kepada. Ayyu ni, okey, saya tulis baru Dia ada ya, bermakna wahai. Okey, ayyuha tu adalah dua patah perkataan. Ayyu plus ha. Jadi ya ayyuha. Okey, ayyu di sini, ayyu ada banyak makna. Apa, yang mana,
Banyak makna ayu. Tapi ayu yang dimasukkan apabila ia datang setelah harfun nida adalah kepada. Ha pula adalah harfu tanbih. Huruf untuk mengambil perhatian. Harfu tanbih. Ha. Kalau kita terjemahkan secara bahasa macam apa? Weh. Oi. Macam tu lah lebih kurang. Tapi macam tak ada adab juga. Kita pakai ha je lah. Jadi ha adalah harfu tanbih. Okey, kalau kita rujuk secara bahasa nahu, sebenarnya ayu di sini, di perkataan ayu, ya ayyuha, dia sebenarnya asalnya adalah mansub. Ayya. Sebenarnya dia mansub. Sebab apa? Sebab dia adalah maf'ul. Mabniyun ala fathi fi mahalli rafa'. Dia mabniyun ala fathi tapi dalam keadaan rafa'. Kenapa? Memang kaedah bahasa Arab macam tu. Cuma apa yang kita nak bahas, kenapa dia boleh jadi mansub? Kenapa dia boleh jadi maf'ul? Sebab sebenarnya ada perkataan yang mahzuf. Di tengah-tengah ni ada perkataan yang mahzuf, yang dihilangkan. Yang ia sudah diketahui oleh orang Arab. Macam kita orang Ajam kena bahas macam ni lah. Tapi orang Arab dia dah faham. Bila ya ayyuha, dia ada perkataan mahzuf di tengah-tengahnya. Apa perkataan dia? Adalah akhussu ataupun a'ni. Akhussu ataupun a'ni. Akhussu daripada perkataan khas. A'ni adalah orang yang berkata. Jadi ya, orang yang memanggil tu maksud dia apa? Wahai yang aku khususkan kepada siapa? Ataupun a'ni yang aku maksudkan. Wahai yang aku maksudkan kepada. Jadi ia bentuk penekanan. Sebab tu dia fi mahalli nasbin. Akhussu ayya rusul. Allah memanggil wahai yang aku khususkan kepada para utusan. Okay, itu sedikit tambahan ilmu lah. Tapi kalau kita tengok terjemahan pun, dia hanya sekadar terjemah wahai sahaja. Ayat tu harf. Tak, ayat tu harf, betul. Okey, jadi di sini ada bentuk penekanan. Jadi kalau apa-apa perkataan, kalau misal kata kita nak, misalnya kita nak panggil anak kita, wahai anak. Itu biasa. Wahai, weh anak, macam nak penekanan, ya ayyuha abna'i. Baru kalau anak kita pun faham bahasa Arab, ni ada perkara penting ni. Tapi kalau setakat ya abna'i, benda biasa-biasa kot. Jom makan ke apa ke. Tapi kalau ya ayyuha, mungkin ada perkara penting. Jom tengok kelas tadabbur, jom belajar dan lain sebagainya. Okey, jadi ya ayyuha di sini, biar kita ada sedikit tambahan ilmu lah. Ia bukan harfun nida, okey? Harfun nida dia satu ni je, ya. Ni sebagai bentuk takkid. Kemudian ar-rusul. Wahai yang aku khususkan kepada para utusan. Rusul ni jamak ke mufrad? Jamak. Mufrad dia apa? Rasul. Rasulun. Jamak dia rusulun. Daripada 1, 2, 3, 4 patah perkataan untuk seorang, ramai jadi 3 patah perkataan. Yang mana asal perkataan rasul adalah mursal. Mursalun, yang diutus. Tetapi ala wazni isim tafdil, fa'ul, sebagai bentuk penekanan bahawa orang ni betul-betul kerja dia menjadi sebagai utusan. Okey. Kemudian setelah Allah memanggil para utusan Allah, apa yang Allah nak beritahu? Allah ada perintah. Kulu. Kulu ni adalah fi'il amr, fi'lul amr. Untuk jamak. Sebab rusul jamak. Kalau misalnya perintah Allah kepada Nabi seorang, bagi saya satu contoh ayat
Allah panggil Nabi dan Allah perintah. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Ya ayyuhar rasul balligh. Ini untuk mufrad. Kalau jamak apa? Ballighu. Kan Nabi sebut ballighu anni walau ayat. Dan satu-satunya ayat yang Allah memanggil para rasul, ayat ni saja. Cari daripada Al-Quran, satu-satunya ayat yang Allah panggil para utusan Allah adalah satu-satu ni, ayat ni saja. Yang lain Allah panggil Nabi SAW sendiri. Okey, jadi sebelum tu pun kita ada perbahasan kan. Yang dimasukkan dengan rusul di sini siapa? Adakah semua para utusan Allah ataupun hanya khusus kepada Nabi SAW ataupun kepada selain Nabi SAW? Ada berapa pendapat? Ada 4 pendapat kan? 4 ke 3? Saya pun lupa. Okay, ada 3 pendapat. Okay. Pendapat yang pertama adalah khusus untuk Nabi SAW sahaja. Tetapi kalau orang tanya, kenapa jamak? Kenapa yang ayat tu mufrad? Jadi jamak di sisi orang Arab boleh juga dipanggilkan kepada orang yang mufrad. Dalam bentuk apa? Bentuk kehormatan untuk dia. Kehormatan. Ala madhhabil Arab fi mukhatabatil wahid bi lafzil jamaah. Jadi bentuk kehormatan kita kepada orang tua kita, jangan kita anak ente. Abah, ente ni, anta jangan, antum. Kaifahalukum? Asakum tayyib. Lebih kurang macam tu. Kalau orang Arab pun kalau kita bercakap dengan masyayikh, kita cakap lafzul jamak sebagai bentuk kehormatan. Ataupun adalah bentuk hikayah, penceritaan daripada Allah. Okay, Nabi Muhammad, Allah cerita dengan Nabi Muhammad ni, tapi Allah nak cerita, inilah perintah yang Allah bagi tahu kepada para utusan Allah. Okay, pendapat yang kedua adalah semua utusan Allah sama, ayat dia turun macam ni daripada zaman Nabi Nuh hingga zaman Nabi Muhammad. Ya ayyuhar rusul kulu min tayyibat. Kulu minat tayyibat, itu ayat semua sama kepada jami'ur rusul. Kalau kita pandangan ulama bahawa ayat ini khusus untuk semua para utusan Allah. Ada juga pendapat bahawa ayat ini, rusul di sini adalah khusus untuk Nabi Isa dan maknya Maryam. Sebagaimana kisah ayat sebelumnya. Okey, kul. Kul di sini adalah fi'lul amr. Okay, dalam kaedah usul fiqh, mana-mana ayat perintah memberi faedah atas bahawa perintah tersebut wajib. Kan? Al-amru yufidul wujub. Mana-mana perintah dalam ayat Al-Quran adalah memberi faedah bahawa perkara tersebut wajib. Tetapi harus kita garis bawah, kaedah ini hanya terjadi kepada perkara agama. Okey, perkara agama. Misalnya wa aqimus solah, maka itu adalah bentuk fi'il amr, maka wajib kita mendirikan solat. Tetapi bab perkara yang tidak terkait dengan agama seperti makan, maka ia kembali kepada 3 kemungkinan ataupun 3 hukum. Boleh jadi wajib, boleh jadi sunat, boleh jadi mubah. Okey. Dia ada 3 hukum dia. Okey, perkataan kulu di sini, bila dia menjadi wajib, makanlah. Makanlah, Allah firman kulu, makanlah. Bagaimana keadaan ataupun keadaan apabila keadaan perintah Allah suruh makan ni menjadi wajib adalah idza, first kali wajib, yang kedua boleh mubah, yang ketiga boleh mandub sunnah. Perintah yang tidak terkait dengan agama boleh menjadi satu kewajipan jika idza tawaqqafat alaihi al-haya. Jika perintah tersebut terkait dengan kehidupan. Kalau dia tak makan, dia mati. Maka ketika itu perintah untuk makan adalah wajib. Kalau dia tak buat, dia berdosa. Okay.
Okey, bila ia jadi mubah, bila perintah untuk makan ini jadi mubah, ia kembali kepada asal. Kembali kepada asal. Okey, mana-mana perintah yang tidak terkait dengan agama, terkait dengan muamalat, secara asalnya mubah, diperbolehkan. Kita nak makan, makanlah apa-apa. Melainkan datangnya dalil yang mengharamkan secara khusus. Jadi perintah untuk kita makan apa-apa je makanan adalah mubah. Itu asal, ataupun asal daripada perintah yang tidak terkait dengan agama. Manakala bila menjadi sunnah, mandub, idza tarattabat alaihi faidatu syar'iyyah, jika makanan tersebut mengandungi faedah yang disyariatkan. Contohnya apa? Contohnya berbuka puasa, sahur. Maka ketika itu makan kita adalah sunat. Kalau setakat kita breakfast, kita makan tengah hari, dinner, itu mubah. Ia kembali kepada niat kita. Okay? Perkara mubah ia kembali kepada niat. Jika niat kita kerana Allah, kita makan untuk kuatkan badan supaya dapat beribadah, maka dapat pahala lah. Tapi kalau tak didasari dengan niat, maka kita tak dapat apa-apa. Okey. Wahai para utusan, makanlah minat tayyibat. Min ni terjemah secara bahasa dari. Tapi kalau dalam bahasa Arab, perkataan min membawa banyak makna. Li bayanul jins, li tab'id. Min yang dimasukkan di sini adalah li bayanul jins. Saya tulis kat sini. Kalau kita berujuk tafsir, min di sini adalah li bayan al-jins. Untuk menerangkan jenis. Makanlah dari, maksud dari apa? Allah nak terangkan dari apa benda yang, jenis apa yang Allah halalkan. Kalau li tab'id, dari yang bermaksud sebahagian. Min juga boleh membawa li tab'id. Daripada perkataan ba'dun, ba'd, sebahagian. Kalau misal katalah, kita cakap min di sini adalah dimaksudnya li tab'id. Jadi, kita boleh makan sebahagian daripada perkara yang baik saja. Sebahagian lagi tak boleh. Itu maksud dia. Tapi min di sini bukan li tab'id, li bayanul jins. Untuk menerangkan jenis yang kita boleh makan, apa jenis dia? At-tayyibat. Okey. Okey. Wahai para utusan, makanlah dari jenis-jenis yang baik. Okey, apa yang dimaksudkan dengan tayyibat? Kita dah bahas tayyib dari sisi apa? Kalau terkait dengan makanan dan harta, dari sisi zatnya dan juga dari sisi al-kasb. Al-kasb. Itu lebih jelas kat sini. Okey, ni ada perkataan tayyibat. Okey, at-tayyibat. Kalau kita terjemahkan secara bahasa yang baik-baik, ia jamak daripada perkataan tayyibatun. Mufrad dia tayyibah. Jamak dia tayyibat. Okey, baik di sini kalau dikaitkan dengan makanan, kulu ataupun minuman, ia terbahagi menjadi dua. Yang pertama, zat ni kena baik. Zat perkara yang kita nak makan tu haruslah baik. Misalnya apa? Ayam, kambing, lembu, unta, apa-apalah semua, melainkan yang datang syarak mengharamkannya, seperti khinzir, anjing dan lain sebagainya. Itu yang dimasukkan dengan zat. Dan juga tayyib dari segi al-kasbu. Al-kasbu. Kasabah ni maksud apa? Mengambil. Kasabah yaksubu, mengambil. Al-kasbu ni masdar. Iaitu cara kita mengambil ataupun mendapatkan benda yang tayyib ni. Benda yang tayyib ni dari kasabnya mesti kena halal lah. Walaupun zatnya halal,
tak semestinya cara kita dapat tu halal. Faham? Kadang kita dapat ayam dah halal tapi mencuri. Maknanya dia bukan tayyib, dia khabith. Kata lawan bagi tayyib. Jadi perintah Allah kepada para rasul dan juga pada orang mukmin supaya makan benda-benda yang tayyib, yang secara zatnya tayyib, yang telah Allah halalkan, dan secara kita mendapatkannya juga tayyib, iaitu halal. Okay, ada ulama menambahkan perkataan tayyib di sini bukan sekadar Allah nak menerangkan tentang zat dan al-kasb. Allah juga nak menekankan tentang perkara yang mustaladzun. Mustalladzun. Apa tu mustalladzun? Dari perkataan laziz. Apa maksud laziz? Sedap. Jadi bukan sekadar dia halal daripada zat, halal kita dapatkan, kalau boleh pergi kedai yang menatai ke, apa ke boleh, mubah benda tu, silakan. Jangan nak makan western pergi kedai mamak, bagi yang mampulah. Okey, tanpa ada bentuk pembaziran. Jadi ulama menerangkan benda yang lazis. Jadi faedah daripada ayat ni juga membawa faedah haram ke atas orang-orang beriman untuk mengharamkan diri dia daripada benda-benda yang mutalaz ni. Misal kata dia ada duit, dia mampu, tapi tak nak makan benda ni, haram. Sebab itu perintah Allah, kulu minat tayyibat. Selama mana ia halal, engkau mampu, tidak ada pembaziran, silakan. Sebab tu maksudnya apa? Jangan kita nak jadi orang warak tak kena tempat. Bab yang syubhat ni dia langgar je. Takaful lah, apalah semua, tak apa, bedal. Tapi bila bab makanan ni, tak boleh, janganlah kita pergi kedai mamak. Tu bakhil. You faham Okey. Kemudian setelah Allah perintahkan, okey, ini satu perintah. Kulu minat tayyibat. Wa dan. Okey, ada faedah kenapa Allah sebut wa dan, bukan thumma, bukan fa, maka. Kenapa Allah sebut wa? Kita akan bahas insya-Allah. Okey. Dan wa'malu salihan. Ini satu perintah. Ini juga al-amru. Tapi al-amru di sini terkait agama ke tidak? Beramallah soleh, maka beramallah dengan amalan yang soleh. Ini perintah daripada Allah terkait dengan agama ataupun tidak? Terkait dengan agama, maka ia adalah yufidul wujub. Wajib. Kalau kita ambil ayat ni saja, wajib untuk kita beramal dengan amalan yang soleh. Kalau amal yang tak soleh, haram untuk kita beramal. Sebab tu amalan yang soleh adalah amalan yang menepati Al-Quran dan Sunnah atas kefahaman para salafus soleh. Amalan yang soleh adalah amalan yang jika kita dilakukan adanya dua syarat, ikhlas dan al-mutaba'ah, al-ittiba'. Jadi perintah untuk kita beramal dengan amalan soleh adalah perintah wajib daripada Allah. Setiap kali kita nak solat, wajib untuk kita solat secara ikhlas dan wajib untuk kita solat sebagaimana Nabi telah tunjukkan kepada kita, sallu kama ra'aitumuni usalli. Jikalau kita nak melakukan umrah ataupun haji, wajib ke atas kita untuk melakukan ibadah tersebut dengan ikhlas, dan wajib juga untuk kita lakukan setiap perbuatan. Kita nak pakai ihram, kita nak tawaf, kita nak sa'i, semua adalah perbuatan sama seperti Nabi. Khudhu anni manasikakum. Itulah maksud wa'malu salihan secara umum. Tetapi secara khususnya dalam ayat ini adalah makanlah dari benda-benda yang baik dan beramallah soleh. Maksudnya apa? Allah Subhanahu Wa Taala perintah, wahai yang aku masukkan, yang aku khususkan para utusanku, makanlah, ubah apa-apa perkara yang baik dari segi zatnya, dari segi kasabnya, dan apa-apa yang lazat, dan beramallah soleh.
Maksudnya apa? Okey, disebabkan, jadi ada sebagian ulama tanda kita okey, maksud dia apa? Maksudnya ditafsirkan dengan ayat yang surah Al-Baqarah 172. Okey, kita pergi sekejap surah Al-Baqarah 172 ni. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman sama juga, wahai yang aku khususkan, yang aku masukkan, iaitu orang-orang yang beriman. Ini pun kita akan bahas. Kenapa Allah sifatkan kita allazina amanu. Makanlah daripada benda-benda yang baik yang telah aku rezekikan dan bersyukurlah kepada Allah. Jadi ini adalah tafsiran untuk ayat surah Al-Mu'minun. Maksudnya tanda kita bersyukur kepada Allah adalah kita beramal soleh. Sebab tu syukur adalah ta'atu al-mun'im. Ingat lagi ta'arif dia, syukur adalah ta'atul mun'im. Kita mentaati pemberi nikmat iaitu Allah dengan beramal soleh. Jadi setelah Allah perintahkan kita untuk makan benda-benda yang tayyib, kenapa ada alif lam? Tapi Al-Baqarah tu tak ada alif lam. Cuba tengok. Dalam ayat ni, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat. Yang ayat sana, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati. Alif lam ni tafsiran dia apa? Ma razaqnakum. Dalam surah Al-Baqarah. Maksudnya apa? Kalau alif lam ni kan macam yang ditunjukkan sesuatu. Kalau tayyibat, apa-apa je. Okay, jadi dalam ayat Baqarah tu, tayyibat, apa-apa yang baik yang Allah rezekikan. Jadi ayat ini ditafsirkan dengan ayat tu. At-tayyibat yang khusus, apa yang khusus tu? Iaitu tayyibat yang telah Allah rezekikan. Boleh faham Jadi dua ayat ni saling terkait. Inilah yang dimasukkan tafsir Quran bil Quran. Okey, kenapa Allah bawa perkataan wa? Baik ayat ini maupun ayat Baqarah. Bukan summa ataupun fa. Kalau kita cakap setelah kita makan benda yang baik, kemudian kita bersyukurlah kepada Allah. Betul tak? Allah tak summa. Tapi kalau Allah tak summa, faedah ayat itu terbatas untuk setelah kita makan, kita bersyukur. Tapi bukan begitu. Ayat itu lebih daripada itu. Dia ada 3 tafsiran dia. Okey ni. Yang pertama, mengapa perkataan wa di tengah-tengah antara kita makan tayyibat, kemudian kita bersyukur dengan beramal soleh? Yang pertama adalah, wa tu sebenarnya, apa maksud dia? Dan. Bila dan ni, dia tak semestinya orang yang disebutkan tu pertama, kemudian kedua, tak. Dia boleh yang tu pertama, yang kedua pertama, ataupun dia boleh sama-sama wa secara umum. Tapi kalau summa, pasti yang disebut awal tu dia pertama, kemudian kedua. Kalau fa pun begitu juga. Cuma fa dengan summa ni apa beza dia? Lama masa dia. Kalau fa cepat, summa dia agak ambil masa lama. Tapi kalau wa umum, dia boleh yang kedua pertama, yang pertama kedua, ataupun boleh sama-sama. Okay, jadi ayat ini, tadabbur dia kenapa Allah bawa perkataan wa, dia membawa faedah. Yang pertama, dalalatu ala athari aklil halali fil amali salih. Yang pertama, Allah nak beritahu kita bahawa dalil ke atas athar ni tidak balas ataupun apa maksud dia? Athar jejak untuk kesan tu. Kalau untuk ni lah dia lebih daripada okay, saya terjemahkan dulu Allah sebut wa di sini, kulu minat tayyibat wa'malus salihah. Ia menunjukkan bahawa kesan daripada kita makan benda yang halal, kita makan benda yang halal akan memberi kesan kepada amal soleh kita. Macam tu tafsiran dia. Daripada hasil kita makan yang halal, pasti akan memberi kesan kita, akan memberi kesan kepada amal soleh kita.
Maksudnya apa? Contohnya, orang yang selalu bergelumang dengan riba, dengan riswah, pasti amal soleh dia ada problem. Kadang solat wajib dia tertinggal, apatah lagi solat sunat, puasa pun tak puasa. Betul tak? Benda tu terjadi depan mata kita. Sebab apa? Sebab apa dia boleh, amal soleh dia boleh sangat-sangat kurang. Bahkan boleh kita anggap dia dengan orang kafir tu tak sama, melainkan IC je Islam. Sebab apa? Sebab makanan dia, harta dia, bukan thayyibat. Okay. Jadi kalau kita bertemu dengan mad'un kita, mungkin kaya, tapi dia cakap kenapa ada problem, dia nak bangun subuh susah, kenapa dengan isteri selalu bergaduh. Kita bawa ayat ni. Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Tafsiran dia surah Al-Mu'minun. Ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'malus salihah. Allah kaitkan benda yang tayyib dengan amal soleh, kerana kalau kau makan ataupun harta kau dapat daripada benda yang bukan baik, pasti dia akan memberi kesan terhadap amal soleh kau. Jadi dia tak berurutan. Faham tak? Benda dia tak berurutan. Kalau amal soleh ni tak baik, sebab apa? Sebab makan tak bagus. Tapi kalau Allah letak sumafah, dia tak boleh bawa faedah ini. Dia hanya sebatas faedah, setelah makan benda yang baik, maka wajib untuk beramal soleh sebagai tanda syukur. Sebatas itu sahaja. Tapi kalau benda faedah tu pun kita boleh dapat, iaitu setelah kita dapat benda yang baik, kita kena wajib bersyukur dengan amal soleh. Dan faedah ini pun juga kita dapat. Tanda eloknya amal soleh seseorang bergantung kepada apa yang dia makan dan dia dapatkan dari segi hartanya. Adakah tayyib ataupun khabith. Okay, yang kedua, annal aqlal halal aunun alal amal salih. Sesungguhnya makan makanan yang halal, dapatkan harta yang halal adalah sebagai bantuan, penguat untuk dia beramal soleh. Ustaz, kenapa Ana ni susah nak bangun malam? Mungkin ada problem kat rezeki hantar. Mungkin ada problem kat makanan minum hantar. Sebab apa? Allah berfirman, ya ayuhar rusul kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Tanda ataupun kekuatan untuk kita dapat beramal soleh, kita makan daripada hasil yang tayyib, halal. Kenapa susah nak bangun malam? Hantar makan ayam dari mana? Tak tahu, nak beli daripada Cina tu. Sembelih ke apa, tak sembelih. Mungkin ada asar dia. Jadi apa-apa asar kita nak dapat, kita nak beli ayam ke, cari yang halal, cari yang tayyib, supaya dapat jadi penolong ataupun penguat kita dalam kita nak beramal soleh. Sebab apa yang kita nak masukkan, nanti kita akan bahas, Nabi bawakan contoh, wa ghudhiya bil haram, dan dia diberi gizi, dikenyangkan perutnya dengan benda yang haram. Bagaimana doa dia nak mustajab? Macam mana dia nak beramal soleh? Solat tak khusyuk. Banyaklah, banyak amal-amal yang soleh dia tak boleh nak buat. Mungkin salah satu antara sebabnya adalah harta dan makanan dia, tayyib ke ataupun khabith. Okey, faedah yang ketiga, perkataan yang Allah firmankan dalam surah Al-Mu'minun dan juga surah Al-Baqarah adalah al-amalus salih yusabbibu husul ala rizqi tayyib. Yusabbibu husuli ala rizqi tayyibi. Kita sentiasa beramal soleh, sentiasa beribadah kepada Allah adalah salah satu sebab untuk kita dapat, yusabbibu menyebabkan kita mendapatkan husul atas ala rezeki yang baik. Ustaz, peninglah dengan keadaan zaman sekarang ni. Kerja Ana ada syubhah tak? Ana kerja dekat 7E ke, jual arak apa, naik apa KK semua. Bagaimana kita nak dapat rezeki yang tayyib? Banyakkan amal soleh. Banyakkan solat, banyakkan doa. Banyak biru walidain. Nescaya Allah akan bagi kita rezeki yang baik. Tiba nak masuk kerja 7-Eleven, tak dapat. Sebab Allah jaga kita. Masuk kerja kedai runcit yang halal, memang tak ada arak, yang jauh daripada syubhat. Itu salah satu sebabnya apa? Sebab kita beramal soleh. Itu maksud dia, faedah dia. Ya ayuhar rusul kulu minat tayyibat wa'malus salihah, membawa faedah bahawa
amal soleh akan menyebabkan kita mendapatkan rezeki yang baik. Okey? Itu faedah dari perkataan wa. Syubhat. Sebaiknya tinggalkan. Kita dah bahas hadis Nu'man kan. Tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan benda-benda yang syubhat, yang tak jelas. Mungkin ada fatwa cakap halal, ada fatwa cakap haram, jelas. Kita saling bantu untuk jual arak. Jual arak tu orang yang tanam, orang yang perah, orang yang jual, orang yang hantar, apa semua yang terkait dengan arak, dia macam riba juga. Semua terlaknat. Kalau boleh kita tinggalkan. Jangan kalau boleh kena tinggalkan. Tak mampu ustaz, banyak beramal soleh. Sebab amal soleh menyebabkan kita dapat rezeki yang baik. Apa tu lagi? Kerja bank. Kerja bank jelas lah, kan? Okay. Kita kembali kepada ayat. Kemudian setelah Allah perintahkan untuk makan yang tayyib, dan perintah ini tidak membawa faedah wajib sebab ia tidak terkait dengan agama. Faham tak? Kulu ni dia terbagi menjadi 3 keadaan yang berbeza. Boleh jadi wajib, boleh jadi mubah seperti asalnya, dan boleh jadi sunat. Tetapi wa'malus salihah ni adalah wajib. Sebab ia terkait dengan al-amru bid-din, agama. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Allah berfirman, dan dirikanlah solat. Itu perintah. Boleh kita cakap perintah dirikan solat ni terbagi menjadi 3. Menjadi wajib, menjadi mubah, tak. Ini agama kembali kepada usul dia, yufidul wujub. Sebagaimana larangan yufidu an-nahyu, at-tarku, minta maaf. Okey. Jadi perkara yang mubah ni, makan benda yang tayyib, dan ini perkara yang wajib. Mana yang manusia banyak buat? Yang mubah ke yang wajib? Yang mubah. Cari benda yang halal, cari rezeki apa semua, tapi hasilnya dia bersyukur tak dengan Allah? Dia bertambah tak amal soleh dia? Tak. Kemudian Allah sambung, ini sesungguhnya aku bima, dengan apa-apa yang kau lakukan, ta'malun alimun, maha mengetahui. Sesungguhnya aku dengan apa-apa yang kau lakukan, dalam kau nak makan, dalam kau nak bersyukur, Allah maha mengetahui. Adakah kita betul-betul bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan? Adakah kita tingkatnya kita punya amal soleh setelah banyaknya nikmat, ataupun banyak nikmat makin kurang lagi amal soleh? Alim, Allah maha mengetahui. Jadi kita tak boleh nak lari. Kewajipan dia apa? Kewajipan dia kita lakukan dia apa perintah. Kemudian Nabi SAW setelah bawakan firman ni, innallaha, dalam hadis tu, amara al-mu'minin seperti mana Allah amara al-mursalin. Nabi bawakan perintah daripada mursalin dulu. Kemudian Nabi bawa dalil bahawa perintah yang sama seperti para mursalin, kulu min tayyibat, juga Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman. Okey, ya ayuha, Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Baqarah ayat 172, wahai yang aku khususkan, yang aku maksudkan, orang-orang yang beriman. Allah tengah panggil kita. Allah tengah panggil orang-orang yang ada iman dalam hati dia. Dia membawa 2 faedah. Setelah Allah panggil kita, Allah berikan perintah ataupun larangan. Tetapi faedah perkataan allazina amanu, dia membawa 2. Yang pertama, annal ma'muri bihi min muqtadayati al-iman. Setelah Allah panggil kita, Allah panggil orang-orang yang beriman, kemudian ada perintah. Maksudnya apa? Sesungguhnya perkara yang akan diperintah seperti kulu, lepas tu bersyukur, min muqtadayatil iman, ia terkait dengan keimanan.
Maksudnya apa? Kalau Allah dah perintah, Allah panggil orang beriman, kemudian Allah perintah, tapi perintah itu tidak dilakukan, maka iman kita ada masalah. Boleh faham? Sesungguhnya benda yang akan diperintah, ia termasuk muqtadayat. Muqtadayat ni, apa maksud dia? Kewajipan-kewajipan keimanan. Maksudnya kalau tak dibuat, kewajipan iman tersebut, iman kita ada problem. Faedah dia dari mana? Daripada Allah panggil ni, wahai orang-orang yang beriman. Kalau orang yang beriman, dia mengaku beriman, tapi tak makan benda yang baik, makan benda yang halal, sebenarnya dia bukan orang yang beriman. Sebab iman dia ada masalah. Iman dia tak ada iman, ataupun iman dia berkurang. Ada dua kemungkinan sahaja. Sebab iman naik dan turun. Jadi kalau mana-mana firman Allah, Allah panggil, Ya ayuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatihi. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Tapi kalau ada orang mengaku beriman, dia bertakwa kepada Allah, tapi main-main. Ada problem kat keimanan dia. Boleh faham? Itu faedah pertama dari perkataan alladzina amanu. Faedah yang kedua, anna mukhalafatahu naqsun fil iman. Okey. Yang pertama ni lebih kepada keimanan seseorang. Maksudnya kalau dia tak buat, boleh jadi dia bukan orang yang beriman. Tapi yang kedua ni, anna mukhalafatahu naqsun fil iman. Bahawa kalau sesungguhnya menyelisihi, hu ni kembali kepada makmur, menyelisihi perkara yang diperintahkan Allah adalah tanda kita kurangnya pada keimanan. Naqsun fil iman. Yang pertama tadi, apa beza pertama dan kedua? Yang pertama tadi, kalau ada ayat yang Allah panggil alladzina amanu, tapi perintah ataupun larangan tidak kita buat ataupun tidak kita tinggalkan, kita tidak tergolong dengan orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Kata lawan dia, tidak ada iman. Tapi yang kedua ni lebih kepada masih beriman, tetapi iman dia berkurang. Boleh faham? Jadi ayat ni, mana-mana ayat yang Allah panggil dengan panggilan orang-orang yang beriman, dia ada dua kemungkinan. Setelah itu adanya perintah ataupun larangan. Maksudnya alladzina amanu ni, kalau perintah dan larangan yang akan Allah sebutkan setelah Allah panggil orang beriman, perintah tersebut ia terkait dengan keimanan, bukan dengan akhlak, bukan dengan muamalah, tak, dengan iman, dengan akidah. Kalau ada problem, maka kita ada problem dengan keimanan. Lagi satu faedah dia adalah, mana-mana ayat yang Allah panggil dengan panggilan orang-orang beriman, setelah itu ada perintah dan larangan, kalau kita langgar, kita menyelisihi, itu tanda kita kurangnya iman. Sebab apa? Sebab Allah panggil orang beriman, buat ni, tapi tak buat. Iman kita tak ada iman ataupun kurang iman kita. Itu maksud dia. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis tu, sesungguhnya Allah telah perintahkan orang-orang yang beriman, al-mu'minin, sebagaimana yang telah Allah perintahkan al-mursalin. Nabi tak sebut al-muslimin ke, Nabi tak sebut an-nas ke, manusia ke, tak. Nabi sebut khusus orang-orang beriman. Sebab apa? Sebab makan yang halal, cari harta yang halal, ia terkait dengan keimanan. Okay. Kulu, perintah yang sama sebagaimana yang telah diperintahkan kepada mursalin, min tayyibati ma razaqnakum. Ayat ni adalah tafsiran bagi surah Al-Mu'minun tu, At-Tayyibat, Alif Lam ni. Boleh faham? Makanlah dari apa-apa yang baik, dari apa-apa yang telah kami rezekikan kepada kamu. Razaqnakum ni ada razaqa, nahnu, antum. Razaqnakum.
Ini dah jadi jumlah mufidah. Rezeki fi'il, nahnu ni fa'il, antum ni maf'ul. Fi'il dia siapa? Fa'il dia siapa? Allah. Antum kita semua. Razaqnakum. Dalam konteks tu yang beriman tu sama-sama. Macam mana? Dalam konteks kum di situ yang beriman tu yang maksudkan kum itu yang beriman di situ atau siapa-siapa? Kalau secara khususnya kum ni kembali kepada orang yang beriman. Tapi secara umumnya semua rezeki dalam dunia ni adalah daripada Allah. Tidak ada selainnya. Jadi apa yang dimasukkan dengan razaqnakum adalah a'tainakum. Razaqnakum secara bahasanya telah aku rezekikan kepada kalian. Secara bahasa maksudnya apa? Telah aku berikan kepada kalian. Rizku tu al-ata'. Rizki secara bahasanya adalah ata', pemberian. Secara bahasa. Dalil dia apa? Surah An-Nisa ayat 8. Surah An-Nisa ayat 8 Allah ceritakan tentang setelah dibahagikan harta-harta faraid, jika datang orang-orang yang bukan ashabul faraid, yang tidak dapatkan harta faraid, maka orang yang mendapatkan faraid tu farzuquhum, bagilah dia orang sedikit harta untuk menyenangkan hati. Kan kadang pak cik makcik dia tak dapat harta sebab anak dah sebagai mahjub. Tapi dia datang ketika dibagi-bagi harta tu. Bentuk keimanan kita yang sempurna, kita bagilah sedikit kepada mereka. Surah An-Nisa ayat 8. Allah pakai farzuquhum, pakai rezeki. Tapi dimasukkan di situ adalah beri. Okey, persoalan dia, Allah sebut sini, makanlah daripada benda yang baik telah Allah rezekikan. Jadi yang Allah rezekikan hanya benda yang baik ke atau benda yang buruk juga Allah rezekikan? Tapi di sini Allah sebut yang baik. Rezeki ada dua lah, pemberian ni ada dua, ada yang baik, ada yang buruk. Persoalan dia yang baik ni, persoalan dia adakah Allah beri hanya yang baik ataupun Allah beri yang keduanya? Semestinya Allah beri yang keduanya. Tetapi yang Allah perintahkan adalah untuk kita dapat yang baik sahaja. Itulah ujian. Ujian untuk membuktikan keimanan. Maksudnya ma razaqnakum, yang telah a'tainakum, yang telah aku berikan kepada kalian, halalan wa haraman. Baik yang halal ataupun yang haram. Tetapi walakin al-ma'mur huwal halal. Tetapi apa yang diperintahkan untuk kita dapatkan adalah yang halal. Kerana ia terkait dengan Allah nak uji keimanan. Sebab tu Allah panggil, wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada benda-benda yang baik yang telah aku rezekikan. Ya, aku telah rezekikan kau baik dan buruk. Tetapi tanda keimanan kau kepada aku adalah kau makan yang baik sahaja, yang halal. Okay, kemudian wa sini sama juga wa yang ada dekat surah Al-Mu'minun ayat 51. Dan ushkuru lillah, ini pun masih fi'lul amr. Yufidu al-wujub. Dan bersyukurlah kepada Allah. Apa maksud bersyukurlah kepada Allah dalam ayat ni? Apa maksud dia? Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari benda yang baik yang telah aku rezekikan kepada engkau dan bersyukurlah kepada aku. Maksud bersyukur di sini apa? Wa'malus salihan. Sebab tu tafsir Quran bil Quran. Ushkuru di sini dengan apa? Dengan kita beramal soleh. Okey? Dan beramal soleh umum, baik dari segi lisan, perbuatan, apatah lagi hati. Okey, jadi kalau ada persoalan, berikan saya dalil bahawa syukur kepada Allah adalah dengan beramal soleh.
Apa dalil dia? Dalil dia ni lah, surah Al-Baqarah kemudian ditafsirkan dengan surah Al-Mu'minun. Sebab tu para ulama memberikan tafsiran syukur adalah ta'atul mun'im, mentaati orang, mentaati yang memberi nikmat. Okey, sama juga dalam ayat ni Allah perintah makan dari benda-benda yang baik telah Allah rezekikan, dan juga Allah perintah untuk bersyukur. Manusia buat banyak yang mana? Bersyukur ke buat perintah yang pertama? Ha? Banyak manusia buat yang mana? Yang cari yang halal yang baik ni ataupun bersyukur? Ha? Tak ada, mungkinlah ada tak buat. Tapi kalau buat pun, yang mana lebih banyak? Ataupun mana yang lebih kurang? Ha? Cari rezeki lebih daripada bersyukur. Betul ke? Ada dalil? Masya Allah. Surah An-Nisa ayat ayat 13. Surah As-Saba, minta maaf. Surah As-Saba ayat 13. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Jelas Allah sebut. Allah perintah makan yang halal dan Allah juga perintah bersyukur. Tapi yang banyak manusia buat hanya, dan itu benda yang betul-betul terjadi di depan mata kita. Betul tak? Berapa ramai orang cari rezeki, keluar pagi, balik petang. Dekat mall tu kita tengok berapa ramai, ada kedai makan, ada kedai baju, macam-macam. Tapi kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, bila masuk waktu, berapa ramai yang tutup aurat, berapa ramai yang buka aurat? Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Jadi bagi orang yang talibul ilm, belajar ilmu, tahu, jangan kita termasuk dalam firman Allah ni yang qalil. Dapat je nikmat bersyukur, dapat je nikmat bersyukur. Macam mana tu bersyukur? First kali dengan hati, i'tiqad bahawa segala kenikmatan yang aku dapat ni adalah hanya daripada Allah, bukan daripada usaha aku, bukan daripada mak bapak aku, bukan daripada akaun bank ke lah, bukan. Semua daripada Allah. Kemudian banyakkan beramal soleh dari segi lisan, berzikir, cakap alhamdulillah. Banyakkan zikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah wa bihamdihi 100 kali setiap hari, jangan lupa. Banyakkan istighfar. Banyakkan zikir yang ringan di lisan tapi berat di timbangan. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kerana itulah tanda kesyukuran. Dan ketahuilah setiap hari 24 jam harian kita dipenuhi dengan rezeki Allah. Tidak terlepas. Tidak ada seseorang pun di atas muka bumi ni dia boleh bangun pagi tanpa dengan rezeki Allah. Dia mampu untuk bangun pagi, buka mata dia, berjumpa dengan ahli keluarga dia, itu semua adalah rezeki Allah. Janganlah pula dia lambatkan solat, lupa untuk baca doa bangun tidur, lupa untuk baca doa masuk tandas. Jadi ayat ni satu tamparan hebat untuk kita. Kita mengaku kita banyak nikmat, tapi kita juga mengaku kita banyak kurangnya beramal soleh. Tanda kita bersyukur kepada Allah. Okay, kemudian penutup ayat ni berbeza dengan penutup ayat Al-Mu'minun. Kalau Al-Mu'minun Allah sebut, dan dengan apa yang telah engkau lakukan aku maha mengetahui. Bentuk ancaman. Apa yang kau lakukan dalam mencari rezeki yang baik atau tidak, dalam apa yang kau lakukan dalam beramal soleh, amal kau tu soleh ataupun tidak, aku maha mengetahui. Jadi kena buat yang terbaik. 172. Tetapi ayat ni ditutup dengan Allah SWT berfirman, in kuntum iyyahu ta'budun. Jikalau kuntum adalah kamu, iyyahu kepada Allah, hu ni kembali kepada Allah, ta'budun beribadah. Sekarang cerita tentang apa? Tentang cari rezeki, tentang syukur. Kenapa Allah tak tutup je in kuntum iyyahu tashkurun? Tapi Allah sebut in kuntum iyyahu ta'budun. Kenapa Allah tutup dengan ni perkataan?
ibadah ni. Kalau nak cakap cerita tentang kaitan ayat dia, patutnya lah Allah sebut in kuntum iyyahu tashkurun. Sebab ni Allah suruh apa? Washkuru. Makanlah benda-benda yang baik dan telah mana aku rezekikan halal dan aku rezekikan haram. Tapi yang kewajipan ke atas kau adalah makan yang baik, yang halal, dan bersyukurlah dengan apa yang telah aku berikan kau rezeki 24 jam tu. Dengan apa? Dengan beramal soleh. Jika engkau betul-betul kepada dia bersyukur, patutnya lah. Amal soleh mesti hanya kita. Syukur adalah ibadat yang wajib bagi orang beriman. Syukur Amal soleh adalah Ibadat yang wajib pada orang-orang beriman. betul. Kerana perkara ni kita mencari benda yang baik. Ia terjadi sekadar 12 jam ke atau 24 jam kehidupan kita? 24 jam. Sekarang pun kita berada kat atas sini, berada dalam kelas ni, saya yakin lepas daripada kelas ni ada orang nak pergi makan, betul tak? Ada orang nak pergi kerja, ada orang terkait dengan rezeki ataupun makanan. Kemudian bersyukur ni dia hanya sekadar 1, 2, 3 jam kehidupan kita atau 24 jam? Tak, sepatutnya lah. Sewajibnya syukur ni dalam kehidupan kita ni 1, 2, 3 jam je patutnya Allah nak kita syukur. Selainnya tak payah bersyukur. Ke 24 jam Allah nak kita bersyukur? 24 jam. Kemudian sebab itulah dua ni adalah ibadah. Sebab tu Allah berfirman apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Az-Zariyat ayat berapa? 56. Barakallahu fiik. Apa kaitan dia? Surah Az-Zariyat ayat 56. Allah dah sebut jelas tujuan Allah ciptakan manusia dan jin hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah bukan sekadar kita solat, kita berzikir, tak. Dalam kita nak cari benda yang halal, rezeki, makanan, minuman, itu adalah ibadah. Jadi janganlah kehidupan kita di atas muka bumi ni lari daripada tujuan yang telah Allah tetapkan. Allah beritahu tujuan sangat-sangat jelas. Surah Az-Zariyat ayat 56. Cuba buka, masing-masing buka. Allah SWT firman apa? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kat situ ada ma dengan illa. Mungkin anda boleh ni pancarkan Az-Zariyat 56. Okey. Okey, khalas. Tak apa, boleh je lah. Okey. Dan Allah SWT firman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, dan tidaklah telah aku ciptakan jin dan manusia. Maksudnya siapa yang pencipta kita? Allah. Bila kita diciptakan, selayaknya ataupun sewajibnya untuk kita dengar cakap orang yang mencipta kita. Setakat anak pun, bukan kita cipta pun, dia lahir disebabkan kita sebagai orang tua pun kita cakap kau kena dengar cakap aku. Betul tak? Anak dengan bapa dengan mak. Ini bukan anak dengan bapa, ini hamba dengan Tuhan. Allah nak beritahu dalam ayat ni, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Mana perkataan ku ni? Dari mana kita tahu ada perkataan ku? Ni. Betul, pada perkataan ni. Sebenarnya dia ada ya. Sebenarnya dia ada ya. Sebab kalau nak menunjukkan dia bukan tak ada perkataan ni, ada harful illah di sini, dia kena liya'budu. Dia tak ada nun. Kena harfun nun. Kalau siapa belajar bahasa Arab lah. Tapi tiba ada nun. Walaupun kita tak belajar bahasa Arab, kita tak tahu ada harakat dia ni. Tanpa harakat pun kita tahu. Ada nun maknanya ni lah. Sebab dia ada li kat sini.
Patutnya fi'il mudhari' liya'budu, patutnya ya'buduna, kalau ada liya'budu. Tapi kalau ada tetap ada liya'budun, maknanya sebenarnya nun kat situ adalah ni, liya'buduni. Lepas tu Allah sebut, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan adalah untuk beribadah kepadaku. Maknanya apa? Kita bangun pagi sampai kita tidur balik, tujuan kita ni. Tak boleh lari daripada ni. Tapi ada persoalan. Kalau ibadah kan, takkan kita bangun pagi terus solat sampai tidur balik solat. Dalam keadaan solat. Tak. Dalam kau nak mencari makanan, dalam kau nak mencari rezeki, dalam kau nak mencari harta, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Itu adalah ibadah. Ingat, itu adalah ibadah. Kepada para pencari rezeki kat luar ni, abang-abang rider ke, siapa yang cari rezeki pagi dan malam, selama mana rezeki tersebut adalah rezeki yang halal, ketahuilah itulah ibadah. Jadi kenapa? Kena datangkan niat. Jangan jadikan benda ni satu ibadah yang agung di sisi Allah, ia sia-sia, tidak apa manfaat, sekadar hanya untuk mengenyangkan perut saja. Tak. Jadikan ia sebagai lahan pahala. Keluar pagi start enjin tu dah start pahala kita. Keluar pergi keadaan jam, sabar, dapat pahala. Pergi cari rezeki. Tapi ingat, at-tayyibat. Rezeki yang halal. Rezeki yang telah Allah halalkan. Baik dari segi zat maupun dari segi cara kita dapatkannya. Tetapi sayang seribu sayang, dan Allah maha mengetahui, bima ta'maluna alim. Allah tahu manusia ni, dia pasti akan lari daripada jalur. Dia pasti akan lari daripada jalur tujuan dia. Sebab apa? Sebab jahil. Jahil sebab apa? Sebab jauh daripada Al-Quran. Kalau setiap masyarakat kita dalami ayat ni, dia tak lari daripada tujuan dia. Sebab tu Allah berfirman, ma uridu minhum min rizqin. Aku tidak inginkan daripada insan ni rezeki. Allah tak nak kita keluar pagi, balik petang, kita lupakan Allah. Solat ke laut, zikir ke laut, rezeki je ke darat. Cari rezeki, pergi keluar pagi, balik petang, hantar anak pergi sekolah kena pukul 7. Tapi bila bab Allah, solat berjemaah, tak pergi. Kalau pergi pun lambat. Kalau pergi pun tak solat sunat. Allah tak nak rezeki kita. Allah nak kita kembali ke ni, ibadah. Sebab tu, sebelum kita nak bahas tentang diri kita ni, Imam An-Nawawi bawa, Al-Hafiz An-Nawawi bawa daripada 1 sampai 9 tu tentang hak-hak Allah. Itu kita kena dahulukan. Sebab tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah, hanya kepada Allah. Okay, is it? Jazakallah khair. Sebab tu Allah bawa ayat ni, in kuntum iyyahu ta'budun. Sebab apa? Sebab memang tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Tapi kalau kita tak cari yang halal, kita tak bersyukur kepada Allah, kita dah lari tujuan kita sebagai hamba Allah untuk sentiasa beribadah kepada Allah. Itu yang pertama. Al-Mu'minun 51. Yang kedua, tanda kita betul-betul menjadi hamba yang taat kepada Allah, tanda kita menjadi hamba yang betul-betul sentiasa beribadah kepada Allah adalah kita mencari benda yang halal, dan setelah kita dapat benda yang halal tu, kita terus bersyukur kepada Allah dengan melakukan amal soleh. Itu tanda kita menjadi sebagai abdun. Ada ain, ba dan dal. Okey. Okey, kemudian Nabi SAW sambung. Nabi nak menceritakan ataupun Nabi nak dekatkan kita lagi, Nabi nak bagi kita contoh
bahawa rezeki yang halal pasti akan memberi kesan terhadap amal soleh. Apa dia? Nabi SAW bersabda, "Thumma," kemudian, "Zakara ar-rajula." Kemudian Nabi SAW menceritakan seorang lelaki, yutilu safara. Ni yang pertama. Seorang lelaki yang sedang bermusafir, tapi bukan sekadar bermusafir, yutil, lama, panjangnya masa musafir dia. Maksudnya dia pergi tempat yang jauh. Dalam hadis kita tahu bahawa salah satu doa yang dimustajab adalah doa musafir. Tetapi dia jadi sebenarnya kalau Nabi SAW sebut zakara rajulu fi safar, misalnya lah seorang lelaki dalam keadaan bermusafir, tak ada perkataan yutil lah. Misalnya Nabi sebut thumma zakara ar-rajula fi safar, seseorang lelaki berada di dalam bermusafiran dia. Itu pun dah bawa makna bahawa musafir ni adalah salah satu waktu Allah mustajabkan doa. Sebab sifat-sifat yang seterusnya yang Nabi nak terangkan ni, hanya Nabi nak tunjuk keadaan orang ni sepatutnya Allah mustajabkan doa dia. Faham? Panjangnya safar, kusuk masai, berdebu, mengangkat tangan, sebut ya Rabb, ya Rabb. Semua ini adalah antara sebab-sebab dimustajabkan doa. Tapi doa dia tidak dimustajabkan. Okey, tapi sebelum tu saya nak tekan kat sini, kenapa Nabi sebut yutil kat sini? Ada faedah dia. Panjangnya safar. Ulama mengatakan perkataan yutil ni membawa faedah. Safar dia ni bukan sebarang safar. Safar dia adalah untuk haji. Panjangnya safar dia. Ataupun safar dia bukan sebarang safar. Safar dia adalah untuk jihad. Nabi nak menceritakan kat kita ni efek ataupun kesan daripada hasil makan makanan yang haram, hasil mencari rezeki yang haram. Kita ni sekarang pergi haji pun tak adalah tawil sangat, 8 jam dah sampai. Orang ni dia bermusafir untuk menunaikan haji dalam keadaan sangat lama, mungkin daripada tempat yang jauh. Kemudian bukan setakat dia dalam keadaan beribadah, lagi dia bermusafir. Kemudian dia ash'atha wa aghbara. Keadaan dia kusuk masai dan berdebu. Ash'ath ni kusuk masai. Perkataan ash'ath ni kalau dekat orang Arab ni dia gunakan untuk siwak. Siwak yang kalau dah dipakai dia akan sebut ash'ath. Sebab siwak tu dah kusuk masai. Aghbar ni daripada perkataan debu. Berdebu, dalam keadaan berdebu. Dua keadaan ni adalah satu keadaan yang mulia di sisi Allah. Sebab dalam hadis yang sahih Nabi menceritakan, Nabi bersabda, innallaha yubali bi ahli al-arafah al-malaikata ash'ath wa aghbar. Atau kama qala sallallahu. Allah ketika berlakunya hari Arafah, Allah akan kumpulkan semua para malaikat dan Allah akan berfirman di hadapan para malaikat, sesungguhnya aku bangga dengan hamba aku Ahlul Arafah ni. Tengok keadaan diorang, kusuk masai dan berdebu. Betul tak? Pakai ihram dah 2-3 hari. Lepas tu dengan keadaan lagi berdebu ramai. Allah bangga dengan kita. Maksud keadaan di sini Nabi nak tekankan, dahlah dia tahu dia safar panjang, beribadah, lepas tu keadaan dia pun menyedihkan. Bukan setakat tu je. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang pertama. Maksudnya apa? Keadaan kusut masai dan berdebu dia tu adalah hasil daripada dia safar. Dan keadaan ini adalah keadaan yang jikalau kita buat dalam rangka beribadah kepada Allah adalah satu benda yang mulia di sisi Allah. Sebab Allah bangga.
Yang kedua, pendapat ulama yang kedua, Nabi sebut Ash'ath wa Aghbar ni menunjukkan bahawa dia tak kisah tentang dunia. Dia tak kisah tentang penampilan dia. Dia seorang yang zuhud, seorang yang warak. Sekarang dia nak fokus nak berdoa kepada Allah, nak minta kepada Allah. Dunia ni nombor 2. Ini orang dia. Kita ni dunia nombor 2 ke nombor 1? Kalau doa tak mustajab tu tahu-tahu je lah. Itu tafsir yang kedua. Okay? Ash'ath wa Aghbar ni kusut basah dan berdebu menunjukkan bahawa dia tak fikirkan tentang dunia. Kemudian yamuddu yadaihi ila sama'. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Maksudnya dia berdoa mengangkat kedua tangan di langit. Dan memang ada hadis yang sahih. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah dan Allah malu jika seseorang hamba ketika dia meminta dia mengangkat tangan, Allah tidak berikan apa-apa. Maksudnya mengangkat, nanti kita akan bahas hadis dia. Maknanya mengangkat tangan ni adalah antara salah satu cara mustajabnya doa. Okay, tapi ada perbahasan tentang angkat tangan. Dia terbahagi menjadi 3 keadaan. Saya tak tulislah, saya terangkan. Mengangkat tangan ketika berdoa terbahagi menjadi 3 keadaan. Ada keadaan harus dilakukan, ada keadaan tidak boleh dilakukan, ada keadaan kembali kepada mubah. Nak buat boleh, tak nak buat boleh. Kalau buat lebih bagus sebab ia adalah sebab-sebab istijabnya doa. Keadaan yang pertama harus dilakukan adalah ketika mana jelas nas yang mengatakan bahawa Nabi ketika doa pada ibadah yang khusus, Nabi mengangkat tangan. Misalnya apa? Misalnya ketika baca doa kunut di solat witir, jelas Nabi mengangkat tangan. Misal yang kedua, ketika Nabi berdoa ketika solat istisqa, minta hujan, Nabi mengangkat tangan. Maka ketika itu, kita kena mengangkat tangan, mengikut Nabi SAW. Dengan ibadah yang khusus dan Nabi lakukan. Okay, bila kita tak boleh mengangkat tangan ketika berdoa, adalah ketika berlakunya ibadah yang khusus, Nabi buat, tapi Nabi tak angkat tangan. Misalnya apa? Doa ketika khutbah, akhir khutbah. Nah, itu yang last. Ini yang keadaan yang khusus Nabi berdoa. Para sahabat pun ketika itu mengaminkan doa Nabi SAW, tapi mereka tidak mengangkat tangan. Maka kita tak perlu mengangkat tangan. Contohnya adalah ketika doa di akhir khutbah. Yang mana menjadi rukun khutbah adalah berbaca doa di akhirnya. Dan Nabi SAW ketika baca di akhir khutbah, Nabi tak mengangkat tangan. Dan para sahabat pun tak mengangkat tangan. Diriwayatkan Nabi menjadi tunjuk. Tapi kita sebagai jemaah yang mendengarkan khutbah tu, kita tak perlu mengangkat tangan. Cukup sekadar cakap amin. Okey. Keadaan yang ketiga adalah keadaan yang bukan keadaan pertama dan kedua. Maka ia mubah. Ketika kita sekarang ni, kalau saya nak berdoa, selayaknya saya angkat tangan. Tak angkat tangan pun tak apa. Tapi kalau angkat tangan lagi baik. Sebab ia merupakan salah satu sebab Allah nak istijabkan doa. Allah malu. Allah yang Maha Pemurah tu malu jika seorang hamba menadah tangan dan meminta Allah tak bagi apa-apa. Tapi orang ni tak dapat sebab dia tak cukup syarat. Apa dia? Kita akan bahas. Kemudian, itu yang pertama. Nabi SAW nak menerangkan bahawa orang ni dah melakukan salah satu cara dalam nak beristijabnya doa. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi nak menunjukkan bahawa orang ni adalah orang berilmu. Orang yang berilmu itu tahu bahawa mengangkat tangan adalah salah satu Allah nak istijabkan doa. Jadi kita pun tak payah syok sendiri, aku setiap hari pergi kelas tadabbur. Tapi kadang doa tak mustajab. Kena baiki diri. Adakah kita problem dekat halal, dekat makan kita, ataupun problem dekat rezeki kita, ataupun kita dah cari rezeki yang halal tapi kita tak melakukan wa'malus salihah ataupun washkuru lillah. Kemudian setelah dia mengangkat tangan, dia sebut ya Rabbi, ya Rabbi. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Dia bertawassul dengan sifat rububiyah Allah sebagai Tuhan sekalian alam. Sebab tu kebanyakan ayat dalam Al-Quran pun Allah menceritakan doa-doa. Allah ajar kita apa? Perkataan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi perkataan Rabb ni memang perkataan yang Allah
nak kita sebut. Sebab apa? Apa maksud Rabb? Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. 3 sifat ni adalah khusus hanya untuk Allah. Okey, tidak ada selain ni. Khaliq, Malik dan Mudabbir. Pencipta, pemilik dan pengurus. Okey, sebenarnya banyak. Sebagai Tuhan ni memberi rezeki, memberi kesihatan, memberi sakit, menurunkan hujan, itu semua termasuk daripada Rabb. Tapi 3 ni adalah rangkuman daripada semua sifat tu. Kalau rizq masuk kat mana? Al-Mudabbir. Allah yang Ar-Razzaq adalah bawa daripada sifat Allah sebagai Al-Mudabbir. Pentadbir. Mentadbir semua urusan Al-Alamin. Rabbul Alamin adalah Tuhan sekalian alam. Alam itulah selain daripada Allah. Maksudnya Allah adalah pencipta alam ni, Allah adalah pemilik alam ni dan Allah adalah pengurus segala urusan dalam alam ni. Okey. Dia dah panjang, dah lama bersafar. Bahkan ada ulama katakan detail ni adalah safar haji ataupun jihad. Lepas tu keadaan dia kusut masai, berdebu, dia mengangkat tangan ke atas langit. Ni pun satu faedah ni. Yamuddu ila sama'. Fitrah manusia. Ketika dia meminta kepada Allah, adakah dia menghadap, ya Allah, ataupun kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang? Ini fitrah. Sebenarnya tak perlu debat pun. Kan akhirnya perdebatan tu kita dapat satu kesimpulan yang sangat sempurna. Saya bukan expert. Semoga Allah beri kita semua taufik hidayah. Ilah sama Allah dekat atas langit. Jelas. Ni boleh jadi satu dalil bahawa Allah di atas langit. Okey, kembalilah kepada fitrah. Janganlah nak pusing sana pusing sini. Okey, kemudian ya Rabb ya Rabb. Tetapi wa mat'amuhu haram. Wa mat'amuhu haram. Mat'am ni daripada makanan. Ta'am. Sebenarnya ta'am tu dah mencukupi makan dan minum. Tapi disebabkan ada wa mashrabuhu ni, minuman, situ adalah makanan. Makanan dia haram, wa mashrabuhu haram, minuman dia haram, wa malbasuhu haram. Ini kulu washrabu ni makanan dan minuman. Wa malbasuhu ni rizki. Dia beli baju dia, baju dia mahal, tapi daripada hasil riba. Haram. Dia beli baju dia mahal, cantik, tapi hasil rishwah. Haram. Mencuri, haram. Wa ghudhiya bil haram. Ni lagi seram. Ni ghudhiya mabniun ala majhul. Dia ghudhi ni sebenarnya dah jadi bahasa Melayu. Apa bahasa Melayu dia? Gizi. Zat. Dia lebih detail daripada makanan dan minuman. Segala bentuk apa yang dia berikan makanan untuk tubuh badan dia ni, zat dia, semua daripada benda yang haram. Dan dia mabniun ala majhul. Maksudnya apa? Dia diberi. Bukan dia cari. Kadang dia diberi makan. Kadang anak kita beri makan dengan benda yang halal, dengan benda haram, akan menjadikan terbantunya doa anak kita. Jadi kewajipan juga untuk orang tua, orang yang bertanggungjawab, mencari rezeki, mencari makanan, semua yang halal. Ya Allah, susah, banyakkan amal soleh. Kerana amal soleh itu pasti akan membantu untuk kita dapat rezeki yang halal. Bangun tengah malam, berdoa, Ya Allah, aku dah lama kerja bank ni, Allah. Berilah aku taufik. Berapa ramai pelajar ustaz depan mata saya, kerja bank pangkat tinggi, dengar tadabbur je, dia tinggalkan. Ramai, sangat ramai. Sebab dia dah, first kali dia beramal soleh, first kali Allah bantulah. Kenapa Allah bantu? Sebab dia beramal soleh. Dan salah satu amal soleh yang tinggi di sisi Allah adalah menuntut ilmu dengan syarat ikhlas. Sebab tu Imam Ahmad sebut apa? Tidak ada satu amal soleh pun yang boleh mengalahkan orang yang menuntut ilmu dengan ikhlas. Maksudnya apa? Amal soleh yang paling tertinggi adalah menuntut ilmu, tetapi dengan syarat ikhlas lah. Kerana dengan menuntut ilmu lah dia tahu halal, dia tahu haram, dia tahu apa yang Allah nak, apa yang Allah tak nak, apa yang Nabi SAW tunjukkan, apa yang Nabi SAW larang. Kemudian semua ni haram, fa anna yustajabulah.
bagaimana nak diistijabkan bagi dia doa. Itu terjemahan secara harfi. Betul tak? First kali Allah dah perintah cari benda yang baik yang telah Allah rezekikan. Tetapi dia tetap buat benda yang haram. Walaupun dia keadaan bermusafir, dia kusuk masai, mengangkat tangan, sebut ya Allah, ya Allah, ya Tuhan, ya Tuhan. Macam mana Allah nak istijabkan ni? Okey, rawahu Muslim. Okey, belum habis lagi. Soalan saya, kenapa Nabi sebut bagaimana nak diistijabkan bagi dia doa? Kenapa Nabi tak cakap je la yustajabu lahu doa? La yustajab. Sekejap. Titik. Tak payah ada tanda soal. Sebab fa'anna ni harf istifham. Bagaimana, tapi harfu istifham li istibda'at. Ni maksud dia apa? Kita apa? Sebelum tu kita bahas ni dulu. Okay, persoalan dia kenapa Nabi tak sebut je orang yang makan yang haram, minum yang haram, pakaian yang haram, dan dia beri makan benda yang haram, bagaimana dia tidak akan diistijabkan doa. Titik. Kenapa Nabi tak sebut ni? Tapi Nabi sebut bagaimana nak diistijabkan baginya doa. Sebab apa? Sebab boleh je jadi Allah makbulkan doa dia. Boleh faham? Tapi kalau Nabi sebut la yustajabu lahu doa, memang Allah confirm tak akan istijabkan doa. Tapi Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, perkataan ni menunjukkan boleh jadi dia dimakbulkan juga doa dia. Jadi apa pengajaran bagi kita? Lebih khusus lagi, jangan pernah kita berhenti untuk berdoa walaupun keadaan mana pun kita. Jangan kita rasa aku ni kotor, aku ni dah banyak makan riba apa, tak nak berdoa, itu tanda sombong. Apa Allah SWT firman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah perintahkan kita untuk berdoa. Dan Allah cakap barang siapa yang meninggalkan doa, dia telah sombong. Sambung ayat tu. Macam mana ayat dia? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Allah sebut kita berdoa. Kemudian Allah tak beritahu barang siapa yang tak berdoa masuk neraka, tak. Barang siapa yang sombong, dia masuk neraka. Sebab apa menunjukkan bahawa orang yang tak berdoa, dia adalah orang yang sombong. Dia fikir dia boleh hidup tanpa Allah. Dia dah rezeki, dia dah kaya, dah apa. Aku tak payah doa lah, apa yang aku nak aku dapat. Itu tanda sombong. Dan orang yang sombong masuk neraka. Jadi kalau Nabi sebut la yustajabulah, tidak akan diistijabkan doa, kita semua aduh, tak payah doa lah, tak. Hanya harfu istifham li istib'ad. Li istib'ad. 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 Daripada perkataan ba'id. Peratus untuk doa dia mustajab jauh. Tapi boleh ke Allah mustajabkan? Boleh. Bukankah pernah ketua segala kejahatan berdoa kepada Allah dan Allah makbulkan? Siapa? Iblis. Iblis pernah berdoa, ya Allah, lanjutkan umurku. Allah makbulkan. Sedangkan dia bukan zakat haram, memang diri dia iblis. Okey, kita pergi hadis satu-satu yang terkait dengan antara cara-cara yang Nabi sebut. First kali, safar, keadaan kusuk masai, lepas tu mengangkat tangan dan bertawasul dengan Rabb. Itu adalah cara-cara antara waktu-waktu diistijabnya doa. Yang pertama adalah safar. Hadis daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, thalathu da'awatin mustajabat. 3 doa yang pasti istijab. Bukan setakat mustajabat, bukan setakat akan dimakbulkan Allah, la syakka fihinna, tidak ada keraguan lagi. 3 keadaan ni pasti Allah akan makbulkan doa dia, tidak ada keraguan. Apa yang pertama?
da'watul walidi ala waladihi. Doa kedua orang tua kepada anaknya. Secara umumnya memang doa kedua orang tua adalah doa yang mustajab, apatah lagi untuk anak dia. Tapi ada dalam hadis ni ada sesuatu yang menarik. Da'watul walid ala, perkataan ala. Dalam bahasa Arab ada dua. Hanya perkataan ni berubah makna. Okay, da'watu ni da'a, yad'u kan? Berdoa. Kalau kita sebut da'a yad'u li, misalnya ad'u lak, aku doakan lak kepada engkau, maka ini maksudnya kebaikan. Li, kalau kita pakai li, itu doa yang baik. Tapi kalau da'a yad'u ala, doa yang buruk. Misal kata kita bengang dengan kawan kita, ad'u alaik. Kita kena cakap macam tu. Aku doakan kat atas kau. Perkataan alaik tu, kita dah faham. Dia nak doakan keburukan atas kita. Itu bahasa Arab. Begitu juga perkataan raghiba. Kalau ghariba an, benci. Kalau raghiba bi, suka. Dia tukar perkataan ni dah membawa makna yang berbeza. Okey, sekarang dalam hadis sahih ni, riwayat Abu Daud 1536, Nabi sebut da'watul walid li waladihi ke ala waladihi. Jadi pengajarannya, orang tua jangan pernah nak doakan keburukan untuk anak. Pasti akan mustajab, la syakkah. Ada satu kisah yang nyata dekat Saudi, dan orang tu pun masih hidup lagi. Jadi budak ni nakal. Lepas tu satu hari tu dia nak keluar bermain dengan kawan-kawan dia tapi bapak dia larang. Sebab nak kena buat kerja apa lain. Tapi dia tetap keluar. Akhirnya bapak dia sebenarnya tak ada niat pun nak doakan keburukan. Dia kata, kau akan celaka. Lepas tu dia pergi mandi, dia pergi masuk swimming pool orang, dia pergi terjun, terus kepala dia jatuh kat lantai, terus dia lumpuh. Tapi Allah yang Maha Karim, Allah yang Maha Mengetahui, akhirnya dia menjadi manusia yang hebat. Bagi motivate dekat budak-budak, bagi ceramah apa semua tentang kisah dia. Dia duduk atas kursi. Pakai kursi roda. Tangan je boleh bergerak. Dan saya jumpa beberapa kali dekat Masjid Nabawi. Saya lupa nama dia. Jadi pengajaran kita sebagai orang tua, jangan pernah kita nak bengang macam mana pun, doakan kebaikan. Sebab benda tu mustajab. Jangan doakan keburukan. Okey, yang kedua, da'watu musafir. Ni doanya musafir. Mustajab la syakka fihi. Pasti Allah akan ijabahkan, tidak ada keraguan. Tapi kenapa yang orang tu tak ni? Sebab dia tak mencukupi syarat. Kemudian da'watul mazlum. Doa orang yang terzalimi. Hati-hati. Kalau kita zalim orang tu doakan keburukan atas kita, mustajab la syakka fihi. Ada kisah sahabat kan, yang dia difitnah, cakap dia ambil tanah orang. Saya lupa nama sahabat tu. Pernah dengar kan? Lepas tu akhirnya dia doakan keburukan untuk orang tu. Allah panjangkan umur dia, Allah fitnah dia dengan fitnah wanita. Akhirnya Allah mustajabkan. Doa dia umur dia panjang, akhirnya time dia tua tu, hidup dia dekat pasar, suka kacau perempuan. Dan semua cakap, dia jumpa je orang tua ni, dia cakap doa sahabat tu dah makbul. Doa sahabat tu dah makbul. Jangan main-main. Jangan, first kali pengajaran kita, jangan zalimi orang. Yang kedua, kalau kita terzalimi, jangan kita rasa kita teraniaya, kita dipinggir. Tak, Allah dengar doa kita. Doalah. Kita boleh doa. Okey, hadis riwayat Abu Daud 1576. Okey, kemudian tadi mengangkat tangan. Kalau yang Ash'ath wa Aghbar tu, saya tak tulis hadis dia, tapi hadis dia bunyi innallaha yubahi ahlal arafa al malaikata yaqul ya ibadi Ash'ath Aghbar. Atau kama qala sallallahu. Nabi sebut sesungguhnya Allah bangga di hadapan para malaikat kepada orang-orang yang berdiri di Arafah. Allah berkata kepada malaikat, lihatlah hamba aku ni dengan keadaan bangga, mereka dalam keadaan kusuk masai, mereka dalam keadaan berdebu.
Sebab tu antara waktu mustajab doa adalah Yaumul Arafah. Orang yang sedang berdiri di Arafah. Okay, kemudian yang mengangkat tangan dari hadis daripada Salman radhiyallahu taala anhu berkata, okay, kita cepat-cepat bersabda Nabi SAW, innallaha hayyun. Hayyun ni apa? Malu. Jadi Allah sifati dengan Allah, sifat Allah ada salah satu sifat Allah sifat malu. Bukankah Allah dah berfirman, innallaha la yastahi an yadriba lakum mathalan ba'udatan, kan, dalam surah Baqarah. Jadi salah satu sifat Allah adalah sifat malu. Allah malu dan Allah Maha Pemurah. Kenapa? Yastahyi min 'abdin idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifra. Sesungguhnya Allah Maha malu dan Allah Maha Pemurah. Dua sifat Allah ni memang ada pada Allah, sebab tu Allah malu daripada hamba jika rafa'a, dia mengangkat kedua tangannya kepadanya. Kenapa Nabi sebut ilaihi? Sebab memang akan ada hamba Allah yang mengangkat tangan bukan kepada Allah, pada kubur, pada wali. Benda tu dia angkat tangan macam mana pun, seluas mana pun, takkan Allah lihat sebab dia syirik. Dia mengangkat tangan kepadanya. Apa yang Allah malu? An yaruddahuma sifran. Allah menolak kosong. Sifar ni kosong. Allah tak balas. Maksudnya Allah akan istajabkan doa dia. Rawahu Abu Daud 1488. Kemudian bertawassul dengan sifat Allah Ar-Rabb. Dalam ayat-ayat Al-Quran banyak Allah ajar kita untuk berdoa dengan perkataan Rabbana. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, tapi hadis ni dhaif. Secara riwayatnya dhaif, tapi makna hadis sahih. Okay, daripada Aisyah radhiyallahu taala berkata, Nabi SAW bersabda, "Idza qala 'abdu ya Rabb ya Rabb." Jika telah berkata seseorang hamba, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku," maka Allah akan berkata kepadanya, qala lahu Allah, "Labbaik." Ya, wahai hambaku, "Labbaika 'abdi, sal tu'ta." Mintalah, pasti aku bagi. Sebab apa? Sebab perkataan ya Rabb. Okay, kemudian jadi kesimpulan dia, walaupun keadaan yang didatangi orang-orang yang meminta doa tu, first kali dia musafir, bukan sekadar musafir yang panjang, pergi beribadah kepada Allah, mengangkat tangan, keadaan kusuk masai, berkata ya Rabb, tetapi macam mana Allah nak istijabkan doa dia? Kesimpulannya, kita berdoa ke tak? Tetap kita berdoa. Sebab doa ni, bila kita meminta kepada Allah, apa-apa permintaan, dia ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Allah akan istijabkan kat dunia ni. Kemungkinan yang kedua, tak. Allah simpan untuk akhirat dari segi bentuk pahala. Kemungkinan yang ketiga, Allah akan elakkan dia daripada musibah yang sama apa yang dia doa. Kadang kita bawa kereta kan, tiba patutnya aksiden tapi terlepas aksiden. Ketahuilah ada satu doa kita tak mustajab sebab dah digantikan dengan benda tu. Sebab tu kena banyak berdoa. Kerja kita kalau boleh doa, ya Allah, apa-apa je. Pun ada satu perbahasan yang menarik, haramnya kita berdoa ataupun meminta kepada manusia secara mutlak. Ada perbahasan para ulama, haramnya kita meminta kepada manusia. Apa-apa permintaan, kadang ambilkan pen ke, ni ke, ada perbahasan dia. Tapi ada khilaf lah di kalangan ulama. Okay, hadis dia ada dekat hadis riwayat Ahmad 1133. Nak sambung ke? Minggu depan lah. Kalau orang dah kata tu dah, kita sambung minggu depan. Saya akan habiskan hari ni, saya dah buat pengajaran apa semua. Tapi tak apa, kita sambung minggu depan. Anda minta maaf kalau lama. 12.20 dah. Jadi kesimpulan dia, hadis ni, kewajipan ke atas kita untuk memerhatikan setiap tindak tanduk kita dalam kehidupan 24 jam, adakah ia tayyib ataupun tidak. Itu je. Kalau tayyib, ketahuilah Allah tayyib dan Allah menerima yang tayyib. Kalau tayyib, ketahuilah itulah
maknanya kita tidak terkeluar daripada tujuan kita diciptakan. In kuntum iyyahu ta'budun, Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. InsyaAllah minggu depan kita akan bahas tentang apa je yang menyebabkan, selain ni ada tak sebab-sebab lain yang menyebabkan doa kita tidak dimakbulkan. Kemudian kita akan bahas insyaAllah cara-cara ataupun bilakah waktu dan cara bagaimana kita dapat doa yang makbul selain tiga keadaan yang kita bahas dalam hadis ni. InsyaAllah minggu depan, sebelum kita masuk hadis yang ke-11. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل